Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Hello， 大家好，我叫梅英欣，学号是276958，来自槟城，读着 Bachelor of Accounting。Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fatin Akilah binti Muhammad Rimi, pemegang nombor matrik 281428, menetap di Banting, Selangor. Kini mengambil jurusan ijazah sarjana muda Kewangan dan Perbankan Islam. मेरा नाम राजवीर सिंह मेरा प्यूरा नाम बलवीर सिंह मेरा मैट्रिक्स का नंबर 216974 मैं कंफर्ट द लो का मेरा कोर्स का नाम बैचलर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट विद ऑनर्स। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Nazira binti Muhammad Nuruddin, nombor matrik 281488. Saya menetap di Perlis dan saya adalah pelajar jurusan Kewangan dan Perbankan Islam. 大家好，我是李慧婷，我的编号是278106，我来自高燕槟城，我现在就读的学位是会计学位 Bachelor of Accounting。 Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Virus merupakan sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan. Simptom coronavirus ialah seperti flu, batuk kering dan keletihan. Simptom sampingan virus ini seperti ciri birit, sakit kepala dan kehilangan dari rasa atau bau. Virus ini tersebar antara individu dengan individu melalui titisan dari hidung atau mulut yang tersebar apabila seseorang yang dijangkiti coronavirus itu batuk atau bersin. Virus ini juga merebak apabila seseorang itu mempunyai kontak rapat dengan pesakit coronavirus. Antara punca yang mendorong peningkatan kes COVID-19 di Malaysia ialah disebabkan kedatangan pelancong asing ke dalam negara. Malaysia yang kaya dengan keindahan alam semula jadi dan kelengkapan struktur kemudahan awam yang baik mampu menarik minat pelancong asing untuk melawat ke negara Malaysia sekaligus menjadi tumpuan utama pelancong dari luar negara. Menurut Dr. Zulkifli, pada 25/1 telah masuk seorang pelancong warga Cina berusia 63 tahun ke Malaysia dan didapati positif COVID pada 3 Mac 2020 setelah menunjukkan beberapa simptom. Punca yang seterusnya ialah gabung sempadan negara berkembang. Hal ini telah menyebabkan ramai warga asing berlari diri dari negara asal pada awal COVID-19 ditemui. Oleh kerana kedudukan geografi Malaysia yang berhampiran dengan negara Singapura, Filipina dan Indonesia, pendatang asing ini mudah mengelutu masuk ke negara kita. Sebagai contoh, warga negara Malaysia yang juga berbalik diri dari negara Singapura dapat meneruskan pemeriksaan testam yang lengkap. Pendatang asing dari Singapura, Filipina mengelutu masuk ke Sabah atau Sarawak melalui laman perairan atas sebab kawalan sempadan perairan terbuka. Selain daripada itu, warga negara India, Bangladesh dan Nepal cuba lari diri dari negara asal mereka dan sebagai pekerja asing di negara kita. Kesemua ini telah menyebabkan penyebaran pandemik COVID-19 di Malaysia. Seterusnya, warga negara yang tidak patuh pada prosedur operasi standard SOP juga adalah punca kepada penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Sejak COVID-19 melanda negara kita, pihak kerajaan melaksanakan prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi oleh rakyat Malaysia sebagai satu norma baharu. Selain itu, SOP yang dilaksanakan untuk menasihati dan memberi peringatan kepada orang awam agar sentiasa mengamalkan norma baharu dan melaksanakan SOP dengan baik dan menjadikannya sebagai amalan seharian.
Kesannya, SOP yang dilaksanakan dapat menunjukkan kerjasama yang baik antara agensi kerajaan dalam usaha untuk bersama-sama memutuskan rantaian wabak COVID-19. Sehubungan dengan itu, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mengingatkan rakyat Malaysia agar tidak mengambil ringan terhadap SOP yang dilaksanakan oleh kerajaan. Selain itu, punca wabak COVID-19 di Malaysia bagi saya ialah kelewatan tindakan oleh pihak kerajaan. Wabak COVID-19 berpuncak di China pada awal bulan 1 dan wabak ini dibawa ke Malaysia pada akhir bulan 1. Bermula itu, kes positif COVID-19 di negara kita semakin meningkat dan kes itu tiba-tiba meningkat kepada 190 kes pada 15 hari bulan 3. Masa itu, kerajaan baru mengambil tindakan untuk mengawal COVID-19, iaitu melaksanakan PKP di seluruh negara. Tindakan kerajaan ini dianggap lewat kerana bermulai bulan 1 hingga bulan 3, tiada tindakan atau SOP telah ditetap oleh kerajaan untuk mengawal tindakan dan pergerakan masyarakat. Selain gelombang pertama, tindakan kerajaan pada gelombang ketiga juga dianggap kurang memuaskan. Sebelum pilihan raya negeri Sabah, kes positif di Sabah telah meningkat dengan lanjut. Tetapi kerajaan masih tetap menjalankan pilihan raya negeri Sabah. Inilah antara satu punca yang mendorong gelombang ketiga wabak COVID-19 di Malaysia. Selepas pilihan raya negeri Sabah, kerajaan tidak memastikan rakyat yang ingin keluar atau masuk ke negeri Sabah untuk menjalankan kuarantin. Dan sampai gelombang ketiga menjadi tidak dikawal, kerajaan baru melaksanakan PKPP di negeri Sabah dan negeri-negeri lain yang kronik. Antara faktor yang mendorong kedatangan pelancong asing ke dalam Malaysia adalah atas tujuan pelancongan. Hal ini kerana ketika isu ini sedang hangat diperkatakan, pihak kerajaan Malaysia masih belum menutup pintu masuk negara. Oleh itu, tahap penyebaran wabak ini masih belum dikenal pasti dan mengakibatkan semakin banyak penyebaran wabak COVID-19 di Malaysia. Faktor yang menyebabkan kawalan sempadan negara yang berbuka adalah bilangan kekitangan mengawal yang tidak mencukupi. Kawasan sempadan Malaysia sama ada perairan atau darat adalah luas dan ini amat memudahkan kawalan sempadan. Ini telah memberi peluang kepada pendatang asing memasuki kawasan negara kita tanpa izin dan menetap di negara kita. Kawasan perairan Malaysia yang luas menyebabkan pengawalan yang kurang efisien kerana kekurangan bilangan kaki tangan pengawal. Sebagai contoh, kawalan perairan Sabah yang kurang efisien memudahkan pendatang dari Filipina mengerutu masuk ke negara kita dan secara tidak langsung mempengaruhi penyebaran COVID-19. Faktor lain yang turut menyumbang kepada penularan wabak COVID-19 adalah rakyat masih kurang kesedaran tentang bahaya COVID-19. Rakyat masih kurang kesedaran mengenai prosedur operasi standard SOP adalah antara punca jangkitan kes COVID-19 meningkat hari ini. Peningkatan kes amat membimbangkan kerana penularan yang amat sukar untuk dihentikan, terutamanya di tempat kerja yang melibatkan ramai pekerja. Tapi apa yang perlu dilakukan adalah lebih kepada penguasaan SOP. Dari sudut pekerja, SOP tidak dipatuhi sepenuhnya dan masih ada pihak yang mengambil ringan tentang SOP. Sebaliknya, SOP ini perlulah diperketatkan lagi di peringkat pekerja dan majikan. Di samping itu, disiplin kediri pekerja juga amatlah penting dalam memastikan tempat kerja selamat daripada wabak COVID-19. Faktor yang menyebabkan kelewatan tindakan kerajaan ialah penemuan virus baharu dan tiada rujukan sebelumnya. Penularan COVID-19 di beberapa kluster yang berada di negeri Kedah dan Sabah telah disahkan mempunyai mutasi di 614G. Virus ini dapati 10 kali lebih mudah menjangkiti individu lain dan mudah merebak sekiranya disebar oleh individu. Selain itu, virus COVID-19 adalah virus baru yang ditemukan pada tahun 2900, maka tiada lagi langkah pencegahan yang terbaik dan tiada rujukan sebelumnya. Maka kerajaan kami memerlukan maklumat dan data-data yang lebih banyak dan kerajaan buat tindakan yang paling sesuai. Kerajaan kami mengangkat kelewatan tindakan kerajaan data yang terhadap
banyak dan lengkap untuk Kesannya terhadap pembinaan negara bangsa ialah rakyat hidup dalam ketakutan kerana hilang sumber pendapatan. Ini kerana ramai daripada kalangan pengusaha resort dan tempat penginapan terpaksa menutup perniagaan mereka kerana tidak mampu menanggung kerugian. Hal ini akan mendorong kepada kemerosotan ekonomi negara kerana tiada aliran wang tunai keluar dan masuk ke dalam negara. Menurut penganalisis tempatan, mereka menjangkakan keluaran dalam negara kasar KDNK menjadi perlahan sekitar 3.6 hingga 4.0% berbanding dengan kadar sebelum ini. Kesan COVID-19 yang boleh dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Peningkatan kes COVID-19 di negara kita telah menyebabkan kerajaan kita menjalankan perintah kawalan pergerakan iaitu PKP mulai 18 Mac 2020 sehingga 30 Jun 2020. SOP telah pun diperkenalkan bagi sebarang aktiviti yang dijalankan untuk mengawal penanganan pandemik COVID-19. Namun begitu, rakyat mula menyebabkan rasa kurang keyakinan terhadap kerajaan apabila melihat kes COVID-19 yang semakin meningkat. Sebahagian rakyat tidak mematuhi SOP seperti tidak memakai pelitup muka, tidak menjalankan 1 meter antara satu sama lain serta menjalankan aktiviti perkumpulan ramai. Mereka inilah yang tidak menghormati kerajaan dan mencoba penerimaan kerajaan. Kesannya semangat nasionalisme di kalangan masyarakat semakin Rentetan daripada faktor dan punca di atas turut memberi kesan kepada nasionalisme. Hari ini kita dapati kes jangkitan COVID-19 semakin meningkat. Hal ini berpunca daripada kelalaian masyarakat terhadap prosedur operasi standard SOP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan sejak pandemik ini melanda negara kita. Masyarakat seharusnya mengamalkan norma baharu dengan sentiasa mengamalkan penjagaan kediri supaya graf jangkitan COVID-19 di Malaysia dapat dilandaikan semula. Perlu diingatkan supaya rakyat Malaysia mengambil iktibar atas apa yang telah berlaku kepada beberapa buah negara lain yang terpaksa melaksanakan semula lockdown kerana kes aktif kembali meningkat setiap hari. Jika rakyat Malaysia tidak mahu perkara sedemikian berlaku, kita seharusnya mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi dengan mematuhi saranan kerajaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun COVID-19 bukan sesuatu yang baik untuk manusia, tetapi ia juga membawa kesan positif kepada kita, iaitu patriotik di negara kita. Masyarakat saling membantu tanpa mengira kaum supaya boleh meneruskan kehidupan dan mengurangkan beban pihak barisan hadapan. Antara satu cerita ialah seramai 60 orang tukang jahit sukarela telah mengorbankan masa dan tenaga untuk menyiapkan lebih 200 pakaian pelindung diri setiap hari bagi kegunaan pegawai kesihatan yang merawat pesakit COVID-19 di hospital. Akhirnya, dalam situasi yang susah ini, rakyat Malaysia hendaklah bersikap positif, saling membantu dan bersatu padu supaya menentang pandemik COVID-19. Kesimpulannya, coronavirus merupakan salah satu virus yang paling berbahaya dalam sejarah peradaban manusia. Dengan virus ini telah menjangkiti lebih daripada 70 juta orang dan telah menyebabkan kematian lebih daripada 1.5 juta manusia. Sehingga ke hari ini, kes coronavirus di Malaysia telah mencecah lebih daripada 85,000 kes dengan lebih daripada 400 kematian telah dicatatkan. Saya ingin memesan dan menyuruh agar semua orang mengamalkan 3W iaitu wash, warm and wear. Dan elakkan 3C iaitu crowded place, confined space dan close conversation.